Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya pemegang kod CE004 bagi Borneo National Conference 2023 akan membentangkan tajuk kajian penggunaan klinker kelapa sawit dan bottom ash sebagai bahan ganti separa dalam penghasilan bata pasir. Sebelum itu, saya Khairunisa Islami binti Ambotollah daripada Politeknik Kota Kinabalu menjalankan kajian ini bersama rakan saya Norika Karim daripada Politeknik Sultan Ahmad Shah Kuantan. Sebagai permulaan, penggunaan bata seperti tanah liat dan bata pasir semakin meningkat di dalam industri pembinaan pada masa kini. Dalam masa yang sama, bahan buangan seperti bottom ash dan klinker kelapa sawit juga semakin meningkat. Ia boleh memberi kesan buruk kepada persekitaran. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengkaji kadar penggunaan klinker kelapa sawit dan bottom ash sebagai bahan ganti separa di dalam campuran bancuhan bata pasir. Ujian kadar resapan air dan ujian mampatan dilakukan bagi mendapatkan sifat kejuruteraannya. Ujian kadar resapan air dilakukan terhadap bata untuk mendapatkan jumlah kandungan lembapan air yang diserap oleh bata. Manakala ujian mampatan pula dilakukan untuk mengenal pasti kekuatan maksimum bagi setiap bata. Untuk pengetahuan tuan-puan, klinker kelapa sawit adalah hasil sampingan daripada industri kelapa sawit, manakala bottom ash diperolehi daripada pembakaran arang batu. Bahan-bahan yang sebelum ini dianggap sebagai sisa mempunyai potensi untuk menyumbang kepada proses pembuatan bata yang lebih mampan dan cekap. Bagi objektif kajian ini adalah untuk menjalankan penyelidikan mengenai penggunaan klinker kelapa sawit dan bottom ash sebagai pengganti sebahagian untuk pasir tradisional dalam penghasilan bata. Secara kesimpulannya, penyelidikan mengenai bahan alternatif seperti klinker kelapa sawit dan bottom ash menjanjikan kemajuan dalam penghasilan bata yang mapan. Kajian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai manfaat dan cabaran yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai pengganti sebahagian dalam penghasilan bata pasir. Hasil kajian ini juga akan menyumbang kepada pengetahuan dalam bidang bahan pembinaan dan menawarkan pandangan praktikal bagi peralihan industri ke arah amalan yang lebih mesra alam. Bagi metodologi kajian pula, bagi menjalankan kajian ini, carta alir berikut merupakan panduan daripada mula sehingga tamat. Ia dibahagikan kepada 5 fasa utama, di mana bermula dengan fasa pertama iaitu penyataan masalah yang membawa kepada penentuan tajuk, skop dan objektif kajian. Ini merupakan fasa utama dalam menentukan hala tuju pelaksanaan kajian. Seterusnya, fasa kedua, kajian lebih lanjut dijalankan terhadap maklumat dan kajian terdahulu berkaitan dengan penghasilan bata pasir yang menggunakan alternatif penggantian bahan. Fasa ketiga pula merupakan fasa pelaksanaan kajian. Di sini, reka bentuk kajian dan penyediaan produk dibuat. Produk dihasilkan menggunakan nisbah 1:6 iaitu nisbah campuran biasa bagi bata pasir. Dengan komposisi kajian 5%, 10% dan 20%, pasir ini digantikan secara separa dengan campuran klinker dan bottom ash. Sebanyak 6 sampel bagi bata kawalan dan 12 sampel bagi bata terubah suai dihasilkan. Bagi fasa keempat pula, analisis data dijalankan setelah ujian resapan air dan ujian mampatan dijalankan bagi kesemua sampel. Data diambil bermula hari ke-7 sehingga hari ke-28. Data ini dianalisis dan dibandingkan merujuk kepada standard sedia ada. Fasa kelima pula merupakan fasa terakhir dalam pelaksanaan kajian di mana kesimpulan dibuat berdasarkan kajian yang dijalankan beserta dengan cadangan penambahbaikan di masa akan datang. Bagi ujian resapan air, ujian ini dijalankan merujuk kepada piawaian British Standard 1881.
sampel uji kaji ditimbang sebelum dan selepas dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 110 darjah Celsius selama 24 jam. Ini adalah penting bagi menentukan tahap ketahan lasakan bata tersebut. Data dianalisis menggunakan rumus bagi kadar resapan air. Melalui pemerhatian, graf menunjukkan bahawa peratusan serapan air terendah berada pada bata kawalan iaitu bata yang mempunyai campuran asal dengan 11.7% dan 12% bagi 7 hari dan 28 hari. Bagi bata terubah suai, kadar serapan air adalah sedikit tinggi berbanding bata kawalan. Namun ia masih tidak melebihi kadar yang ditetapkan oleh piawaian iaitu tidak melebihi 20% kadar resapan. Oleh itu, melalui ujian resapan yang dijalankan, dapat disimpulkan bahawa bata kawalan mempunyai kualiti yang lebih baik berbanding terubah suai dengan nilai resapan air yang rendah. Slide seterusnya merupakan dapatan kajian bagi ujian mampatan yang telah dijalankan ke atas sampel. Jika kita lihat pada graf ini, data pada hari ke-7 menunjukkan bahawa nilai tertinggi bagi kekuatan mampatan berada pada bata kawalan iaitu 4.7 Newton per millimeter square berbanding dengan 3 sampel bagi bata terubah suai. Hasil keseluruhan kekuatan mampatan pada hari ke-28 menunjukkan bahawa bata yang mengandungi 20% klinker kelapa sawit iaitu sampel yang ketiga mempunyai kekuatan mampatan yang paling tinggi sekaligus nilai kekuatan mampatan pada bata tersebut juga melebihi nilai piawaian minimum JKR 2005 iaitu 5.20 Newton per millimeter square. Sebagai kesimpulan dan cadangan, berdasarkan dapatan dan analisis data bagi kajian ini, didapati bahawa bata yang terhasil mempunyai kekuatan mampatan dan kadar resapan air yang mencapai tahap piawaian JKR. Ini menunjukkan bahawa bata ubah suai ini iaitu campuran klinker kelapa sawit dan bottom ash ini mempunyai nilai tinggi yang berpotensi untuk dikomersialkan di dalam pembinaan. Namun sebagai penambahbaikan bagi penghasilan bata ubah suai di masa akan datang, beberapa cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti. Antaranya ialah yang pertama, kepelbagaian peratusan penggunaan klinker kelapa sawit dan bottom ash boleh dikaji untuk mengenal pasti lebih banyak potensi penggunaan bahan tersebut dalam penghasilan bata pasir. Seterusnya adalah nisbah air simen di dalam campuran bata perlu dipelbagaikan untuk mengenal pasti kadar peratusan air yang sesuai digunakan di dalam bancuhan bagi mencapai tahap optimum kekuatan bata. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.